billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba, alhamdulillah. Anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik, sihat sejahtera. Baru lepas solat subuh berjemaah, baca Yasin berjemaah dan dapat sama-sama berjemaah untuk menyaksikan program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, dalam kita mengubah sesuatu perkara, pastinya mereka ini akan terubah dengan nasihat seseorang ataupun melihat kepribadian seseorang, melihat akhlak mulia yang ditunjukkan oleh seseorang. Jadi oleh sebab itu, pada hari ini kita nak bawakan kepada anda satu tokoh yang kita nak ikut dan kita nak contohi, iaitu kita dalam topik sirah berkaitan dengan ilmuwan Islam Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Siapakah beliau? Apa hebatnya beliau? Dan apakah peninggalan beliau yang perlu kita contohi dan perlu kita lihat? Kita bawakan kepada anda tokoh ilmuwan kita, iaitu Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Apa khabar, Doktor? Baik, Dai Aiman. Alhamdulillah. Dan sebelum tu saya rasanya tak terlambat lagi, Doktor, ya. untuk mengucapkan tahniah kerana baru-baru ni halaqah mendapat orang kata anugerah yang cukup besar, iaitu susah payah berkaitan dengan bagaimana program itu dilaksanakan dan akhirnya diberi anugerah yang cukup hebat dan berpraktis. Baik, Doktor, hari ini kita nak bincang satu tokoh, Abu Al-Qasim Az-Zahrawi, seorang yang kita boleh sebutkan sebagai seorang saintis, ilmuwan Islam yang cukup kita segani, yang cukup hebat, dan itu juga yang kita nak pelajari pada hari ini. Tapi sebelum tu, Doktor, kita nak kenal latar belakang dan peribadi beliau, dan kepada para penonton yang mungkin ada soalan yang nak diajukan kepada Doktor, boleh terus ajukan soalan anda di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 ataupun boleh call kita di talian 1800 881677 untuk bersama dengan Doktor pada hari ini. Para penonton, anda ada bersedia? Kalau ada bersedia, jom kita bersama dengan Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Tafadhal, Ustaz. Terima kasih, Dai Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan, kita fokus kepada seorang saintis Muslim, Dai Aiman, yang juga merupakan pakar bedah Muslim yang hebat sebelum ini. Dan seperti Dai sebutkan tadi, beliau merupakan Abul Qasim. Nama beliau yang sebenarnya ialah Khalaf Ibnul Abbas Az-Zahrawi. Kita dengar tadi di hujung nama Khalaf Ibnul Abbas, kita dengar Az-Zahrawi. Az-Zahrawi ini satu gelaran berkaitan dengan tempat kelahiran beliau, iaitu di kota Az-Zahra. Kota Az-Zahra berdekatan lebih kurang 9 km daripada Cordova ketika itu. Lantas bila kita sebut Cordova, kita tahu ini bumi Spanyol. Betul. Bumi Andalus sebelum ini. Dan kita sama-sama maklum kehebatan dan kekuasaan Islam sebelum ini. Islam bermula dengan perutusan Nabi Muhammad SAW. Agama Islam bukan agama pergi menyepi di hujung gua, menaiki gunung dan bertapa. Tidak. Dia bukan sekadar itu. Dia adalah agama kerohanian, agama menyepi, ada masanya, tapi ia juga agama dakwah. Pada ketika-ketika tertentu, jika ada keperluan, Islam boleh merangsang umatnya untuk berperang. Maka berkaitan dengan insiden-insiden yang berlaku, akhirnya agama Islam berkembang dan seterusnya berkembang sehingga akhirnya menguasai bumi Spanyol. Sebelum ini, bumi Andalus. Maka bumi Andalus merupakan satu tempat yang hebat sebelum ini yang telah meledakkan intelektual yang penting bagi umat Islam dan bagi dunia keseluruhannya.
Ini mungkin akan kita kupas lebih mendetail selepas ini, Da'i. Tapi yang dah saya sebutkan tadi berkaitan dengan Andalus, sebab di bumi Andalus lah lahirnya ramai saintis. Oh, bumi Andalus. Bumi Masya Andalus. Dan salah seorang daripada mereka ialah nama yang kita sebutkan tadi, Abul Qasim, iaitu Khalaf Ibn Abbas Az-Zahrawi. Beliau merupakan pakar bedah. Pakar bedah. Pakar bedah. Malah digelarkan beliau sebagai bapa bedah moden. Ilmu pembedahan sekarang dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai surgery. Maka inilah dia, pakar bedah moden yang telah merangsangkan ilmu surgery, ilmu pembedahan moden, dengan pembedahan di bahagian kepalanya, pembedahan di bahagian jantungnya, pembedahan yang pelbagai lah. Ini antara kehebatan Abul Qasim Az-Zahrawi, dan sebab itu digelarkan demikian. Malah pakar-pakar barat memuji beliau di sudut perubatan beliau. Salah seorang tokoh iaitu Dr. Campbell, pengarang kitab History of Arab Medicine, menceritakan tentang perubatan yang diledakkan oleh orang Arab. Salah seorang daripada mereka ialah Az-Zahrawi ini. Maka disebutkan bahawa ilmu yang Az-Zahrawi ledakkan menjadi kurikulum. Satu silibus. Silibus lengkap. Masya Allah. Ilmu yang Az-Zahrawi ledakkan menjadi silibus dalam kurikulum perubatan di Eropah. Dan ya Hakim, ini suatu yang luar biasa. Ini juga berkaitan dengan umat Islam. Sebab itu bila kita buka sejarah umat Islam, bagi saya ada unsur inspirasi. Betul. Dia beri kita motivasi. Dia merangsang kita untuk belajar, untuk jadi saintis dan untuk mencontohi mereka. Maka kita bila terangsang, ya, kita nak banyak membaca Da'i, nak banyak mengkaji, tak mau banyak berkelahi lah. Betul. Tak mau banyak duk ronggeng zapin, tak maulah. Nak baca, nak kaji, nak buat analisis, nak eksperimen, seperti mereka. Ya. Dan akhirnya salah satu hasilan Az-Zahrawi ialah sebuah medical encyclopedia. Sebuah encyclopedia perubatan yang luar biasa, yang namanya panjang, singkatannya kita sebutkannya sebagai At-Tasrif. Bukunya. Yang ada lebih kurang 1,500 muka surat dan mengandungi 30 jilid. 30 jilid. Dikatakan bahawa Az-Zahrawi mengambil masa lebih kurang 50 tahun. Secara penulisan dahulu kan, sedikit demi sedikit. Mengambil masa lebih kurang 50 tahun nak melengkapkan ini. Di samping beliau di belah siangnya dikatakan merawat pesakit. Ini luar biasalah, merawat pesakit secara percuma, ya. Masya Allah. Allahu Akbar. Saya pun susah nak mencontohi juga, ya. Merawat pesakit di sebelah siang secara percuma. Kemudian di sebelah malamnya tulis buku 50 tahun. Tetapi tulisannya telah dimanfaatkan di barat, Masya Allah. Dan menjadi bahan rujukan di universiti di Montpellier di Perancis, Salerno di Rom, banyak lagi lah contoh-contoh. Barat manfaatkan medical encyclopedia yang ditulis diledakkan oleh Az-Zahrawi. Ini baru kita bincang seorang tokoh, bukan dia seorang saja saintis yang hebat, ada lagi, tapi kita fokus pagi ini beliau. Masya Allah. Dan medical encyclopedia itu Masya Allah dimanfaatkan, dan bila kita amati, ya, mengagumkan Da'i. Saya orang perubatan, memang mengagumkan, sebab di era itu beliau sudah bercakap tentang contohnya ectopic pregnancy. Kita bercakap tentang kandungan dan mengandung biasa, tapi dia sudah bercakap bahawa ada kandungan berada di luar tempat biasa. Zaman tu dah sebut dah. Dia dah sebut dah. Yang dipanggil sebagai kandungan luar rahim. Dalam bahasa perubatan moden dia panggil ectopic pregnancy. Dia fokus kepada kandungan luar rahim di kawasan abdomen, tak tepat kalau kita kata abdomen itu perut. Abdomen itu merangkumi bahagian inilah. Dia sudah mengkaji dan dia sudah bercakap tentang bagaimana nak operate, nak bedah, nak keluarkan bayi yang mati dalam rahim. Ada dah waktu tu. Dia cipta, dia panggil satu alat, dia panggil forceps. Dan ini juga satu lagi kehebatan Az-Zahrawi.
dalam buku At-Tasrif yang kita sebutkan tadi, dia menceritakan tentang 200 alat yang beliau gunakan untuk membuat pembedahan. 200 alat. Dia bukan sekadar alat begitu saja. Alat yang sesuai untuk sesuatu pembedahan. Dia pakar pertama yang bercakap juga tentang cara pembedahan thyroid. Hari ini pembedahan thyroid ni pembedahan yang agak besar jugalah. Dia sudah bercakap dan dia sudah berjaya membedah thyroid, membuang thyroid pesakit. Dengan limitednya waktu itu kan? Masya Allah. Jadi umat Islam ni hebatlah daknya ya. Hebat. Kita punya potensi itu hebat, dirangsang oleh keimanan kepada Allah, dirangsang dengan hendak melakukan amal soleh. Amal soleh di samping kita solat fardu itu suatu kewajipan, ditambah dengan amal soleh untuk membantu masyarakat di bidang yang pelbagai, termasuk di bidang perubatan. Kita sangkakan bahawa kekuatan daripada sudut medikal ini daripada orang-orang barat, tapi sebenarnya mereka sendiri ambil dan korek daripada tokoh-tokoh Islam seperti ini, doktor ya. Jadi kita tertanya-tanya juga, dia ni datang daripada keturunan mana, keluarga mana, dan mak dia bagi makan apa sampai cerdik sangat tu kan. Jadi sahabat kita Zali Ismail ni ada satu soalan, doktor, boleh kita raikan, doktor? Boleh. Soalannya, adakah Abu Al-Qasim Az-Zahrawi ini dari keluarga pakar dalam ilmu kedoktoran? Bapak dia doktor lah kot ya. Dan yang kedua, pada usia berapakah Abu Al-Qasim Az-Zahrawi ini menjadi pakar bedah? Silakan, doktor. Ya, kalau kita cuba menjawab, memang tidak banyak perincian tentang keluarga Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Cuma bila saya semak, cuma ada suatu kenyataan bahawa keluarga beliau ini datang dari Madinah. Masya Allah. Dari keturunan orang Arab. Akhirnya berada di bumi Andalus, tapi dari keluarga yang datang dari Madinatul Munawwarah. Tapi tidak diperincikan keluarga itu bagaimana. Tapi kita agak boleh menjangka bahawa anak mereka ini mesti terangsang daripada ibu bapa yang juga ada mindset saintifik juga. Itu yang boleh saya sebutkan. Dan yang kedua, doktor, umur berapa dia dah jadi pakar bedah ni, doktor? Boleh kita katakan bila berumur 20-an itu sudah berlaku ledakan ke arah menjadi seorang saintis dan juga doktor perubatan. Begitu dari Aiman. Baik, selain daripada kedoktoran, doktor, apa di antara cabang-cabang ilmu yang beliau ceburi ataupun beliau pakar dalam bidang-bidang lain mungkin, tapi selepas ini, doktor, boleh, para penonton jangan ke mana-mana. Baru sikit je doktor buka tu. Mungkin para penonton pun ada soalan, jangan lupa ajukan kepada kita. Kita berehat seketika, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini kita dalam topik sirah, ilmuwan Islam. Kita nak cerita tentang seorang saintis Islam yang hebat, iaitu Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Tadi doktor ada sebutkan, ya, sebelum kita nak pergi kepada cabang-cabang ilmu yang diceburinya, kita nak perincikan sedikit tentang, tadi doktor kata ada 200 alat pembedahan yang telah dibuat. Sebab saya pun pernah tengok juga isteri saya bersalin melahirkan anak tu dengan macam-macam alat yang doktor susun atas meja tu kan. Ada yang macam gunting, ada yang besar, ada yang kecil sebagainya. 200 alat ni, apa di antara alat-alat yang sampai sekarang ni ada lagi, doktor? Ya, dalam buku At-Tasrif, Az-Zahrawi memperkenalkan 200 alat pembedahan yang beliau cipta dan beliau gunakan. Dan sebahagiannya masih diguna pakai pada hari ini mengikut cara ciptaan Az-Zahrawi. Antara yang agak terkenal ialah forceps. Forceps ini macam penyedok lah. Jadi kalau katalah macam kita sebutkan tadi, baby meninggal, kita nak keluarkan. Bukan macam ni, doktor, alatnya? Jadi okey. Lebih kurang aja. Itu antara contoh-contoh alat yang dipaparkan sekarang ya. Dan dia macam penyedot yang kita keluarkan. Kemudian antara alat yang menonjol sampai sekarang, digunakan sekarang ialah benang jahitan. Benang jahitan. Dipanggil catgut. C-A-T-G-U-T.
catgut suture. Kita tengok cat daripada kucing, bukan dari kucing. Dia satu benang yang kecil lah, benang untuk jahitan special, tapi dicipta daripada usus haiwan, terutamanya usus haiwan kambing. Usus haiwan kambing. Dari situ, ini Masya Allah lah, digunakan bahan dari usus haiwan itu dan dibuat benang catgut. Benang catgut ni bila kita jahit akhirnya dia akan resap dan hilang. Itu specialitinya. Jadi idea pertama inilah orang Muslim yang memperkenalkan catgut suture. Sampai sekarang digunakan. Masya Allah. Kemudian dia juga pakai bahagian pembedahan telinga. Jadi dia ada alat telinga, maksudnya kecil. Dan dia juga orang yang pertama yang menggunakan konsep cautery. Cautery ini satu alat macam besi panas. Besi panas bila berlaku pendarahan dadanya hakim ialah bagaimana nak redakan pendarahan ini, sebab dia mungkin akan menyebabkan suatu yang berbahaya pada nyawa jika pendarahan itu tidak berhenti. Terlampau banyak, betul tak ni? Maka dia gunakan satu alat panas yang dipanggil cautery, memanaskan dan akhirnya menghentikan pendarahan yang melibatkan arteri pembuluh darah. Satu alat besi panas. Itu juga alat yang digunakannya. Kemudian kadang-kala dia menggunakan cara ikatan, ligature. Dia mengikat pembuluh darah yang berdarah itu. Ini menggunakan benang khas yang kita sebutkan tadi. Jadi campur 200 dia gunakan dari hakim. Dari Aiman. Ini Masya Allah lah. Dahsyat. Masya Allah, artinya minda begitu hebat dan ya luar biasa, genius lah. Ya Allah, waktu saya tengok doktor jahit tu, saya bayangkan, pakai benang plastik je, rupanya usus. Masya Allah, itulah hebatnya, maknanya dia boleh terlerai bila mana suatu ketika kan. Tetapi doktor ada sebut tentang kitab sebentar tadi, yang mana kitab itu adakah ia diterjemahkan ke bahasa-bahasa lain ataupun apa bahasa yang digunakan oleh kitab yang berjilid-jilid tadi, doktor? At-Tasrif ini satu, boleh kita katakan satu ensiklopedia medical encyclopedia yang dikarang oleh Az-Zahrawi. Dan ada seorang intelek dari barat, dari Itali, Gerard of Cremona. Gerard of Cremona, nama ini memang saya hafaz. Sebab dia dari barat, pergi ke bumi Andalus, belajar bahasa Arab. Untuk mendalami ilmu ini. Masa era itu, untuk mendalami ilmu-ilmu baru, kena kuasai bahasa Arab. Masa itu. Kita sekarang nak menguasai ilmu-ilmu baru, kena speaking English. Mulut speaking English. Hari ini kena kuasai bahasa Inggeris. Tiada masalah. Saya pun kena kuasai bahasa Inggeris sebab buku-buku perubatan saya dalam bahasa Inggeris rata-ratanya. Tapi masa era itu artinya lebih kurang abad 13 Masihi. Masa itu Barat masih lagi dalam era Dark Ages, era kegelapan. Mereka bercakap dengan bahasa khurafat, tahayul, tidak saintifik langsung. Tapi kita beri peringatan, kalau anak-anak diajar tentang era kegelapan, Dark Ages, beritahu pada anak-anak kita, Dark Ages itu hanya berkaitan dengan Barat, dia tidak berlaku di dunia Islam. Tell them that. Dark Ages, not in the Muslim world, but in the negara Barat. Western world. It involved the Western world. Jadi, dunia Islam, dunia keemasan di segi ilmu dan intelektual dan sains, Barat Dark Ages, abad ke-13. Maka bermula itu, Barat mula sedar, wow, di bumi Andalus ada ilmu baru, ilmu sains. Mereka pergi dan mereka belajar bahasa Arab. Supaya mereka boleh faham tulisan-tulisan Arabik yang dikarang oleh saintis Muslim. Salah seorang daripadanya yang banyak menterjemahkan buku-buku sains, tulisan tokoh-tokoh Islam di bumi Andalus ialah Gerard of Cremona. Maka dia menterjemahkan At-Tasrif ini dalam bahasa Latin. Yang tadi dipaparkan ini dalam bahasa Latin. Ini bahasa Latin? Ini muka surat awal dalam bahasa Latin. Ini.
Macam mana nak sebut tu, doktor? Saya pun Teori liber torake. Jadi dalam bahasa Latin. Jadi dia menceritakan tentang pelbagai benda lah, berkaitan pembedahan alat dan sebagainya. Tapi Da'i Aiman, bila kita sebut ini, kita kena buat satu rumusan untuk diri kita, bahawa kita kena kuasai ilmu. Kuasai ilmu. Ilmu, ya. Pertama, ilmu agama. Kuasai ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah dan metodologi. Saya boleh sebut Quran dan Sunnah, saya tak boleh berhenti. Saya kena tambah. Dan metodologi yang betul untuk memahami Al-Quran dan juga As-Sunnah. Cara faham, Cara faham. Contoh, bila kita cakap tentang Al-Quran, ya, kita baca Quran dengan tajwid yang betul, itu benar. Nak membaca Quran, ilmu tajwid kita kena kuasai. Nak tambah dengan taranum, bagus saja. Tapi kesilapan ramai orang ialah dia berpuas hati sekadar itu. Bukan itu tak bagus. Yang tidak bagusnya berpuas hati sekadar itu. Padahal Al-Quran Allah bertanya pada kita. An-Nisa surah nombor 4 ayat 82. Afala yatadabbarunal Quran. Tak maukah mereka tadabbur Quran? Ya. Aspek tadabbur ini terabai, Da'i Aiman. Maka bila kita tadabbur, kita akan terangsang dan akhirnya kita akan faham banyak benda tentang Quran, dan dia mesti difahami, Al-Quran difahami mengikut metodologinya, bukan tafsir mengikut otak kita sendiri. Itu salah metodologi. Ada rojokan yang muktabar. Demikian juga dengan hadis. Bukan sekadar kita berceramah mengatakan ada sebuah hadis Nabi berkata, itu adab tidak betul. Dia kena berkata diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan berkata Az-Zahabi tarafnya hasan sahih. Adab dia. Jadi itu yang saya masukkan dengan metodologi. Dari situ baru boleh kita faham hukum dan sumber hukum secara yang betul. Baru kita dapat faham dengan baik. Barulah kita tak berkelahi, ya. Baik, doktor. Itu dia. Kita faham metodologi. Kau tak cara faham yang ni lain, cara faham yang ni lain, doktor. Kita pergi semayang, ada sembahyang yang saya semayang subuh, ada yang Allahu Akbar tangan lepas. Ada yang Allahu Akbar ke bawah. Ada yang Allahu Akbar di atas. Beza, kan? Tak perlu berkelahi kalau kita faham metodologi. Ya, baik, doktor. Jadi selain daripada tokoh yang kita bicarakan pada hari ini adalah seorang saintis Islam yang terkenal. Namun kita nak tahu juga, mungkin dia ni seorang pakar daripada sudut fiqahnya ke tauhid dan sebagainya. Jadi sahabat kita ni Nur Dahlia Biru ni ada satu soalan, doktor. Boleh kita raikan, doktor, ya? Ya, boleh. Adakah Abu Al-Qasim Az-Zahrawi merupakan tokoh Islam yang sangat disegani kerana ilmu yang dimilikinya sebagai saintis hebat dalam perubatan? Dan yang kedua, apakah yang menyebabkan Abu Al-Qasim Az-Zahrawi mendapat gelaran khas dari kalangan sarjana barat sebagai Abul Qasis? Silakan, doktor. Ya, terima kasih. Kalau kita nak jawab yang pertama itu, memang beliau saintis yang hebat. Kalau kita tengok, kita bedah At-Tasrif, dia pakar bedah. Kita bedah buku dia, At-Tasrif, yang kita sebutkan tadi sebagai ensiklopedia perubatan. Bahkan awal dia bincang konsep perubatan dulu. Kemudian dia bincang tentang ubat-ubatan. Itu satu bidang yang berbeza sedikit. Farmasi. Farmasi dan farmakologi. Kemudian dia bincang ilmu patologi. Patologi ini ilmu penyakit. Saya bila belajar perubatan, saya kena belajar dua. Fisiologi. Fisiologi ini benda normal yang berlaku dalam badan. Jantung kita ada berapa lubangnya, kemudian bagaimana jantung kita mengepam darah pergi ke mana, saluran mana, dari situ pergi ke mana, normal. Di sel-sel apa yang berlaku, kemudian keluarnya karbon dioksida berpatah balik kepada paru-paru, dari paru-paru masuk pula oksigen pergi ke jantung, jantung belah mana, normal. Ini fisiologi. Tapi kemudian diajar pula patologi yang tidak normal, penyakit. Jantung yang sakit, tadi yang normal. Tiba-tiba injap ini sudah berlaku kerosakan yang tidak normal. Injap yang tidak normal itu apa namanya? Patologi. Az-Zahrawi ada satu bahagian bercakap tentang patologi. Penyakit dan kejadian penyakit. Kemudian baru di hujung sekali, barulah lebih kurang 300 muka surat bercakap tentang surgery, pembedahan.
kemudian tentang peralatan. Dan bila kita berdengar pula tentang penguasaan medik Az-Zahrawi berpandukan at-tasrif, dia bercakap tentang tadi kita sebut tentang jika anak itu meninggal di dalam rahim, bagaimana dikeluarkan, bidang perbidanan. Kemudian dia juga bercakap tentang telinga, ENT. Dia juga bercakap tentang bahasa, kalau berlaku migrain dia ada berkaitan dengan pembuluh darah, bahagian sistem otak, neurologi. Kemudian dia juga bercakap tentang kosmetik. Kosmetik pun ada? Bagaimana yang kita sebut sekarang sebagai dermatologi. Dermatologi, bagaimana nak hilang bau. Dia bercakap wangian jenis mana yang elok. Dia juga tumpu ke situ sebab dia juga berkaitan dengan badan, kulit. Kemudian dia juga pakar di eranya bidang dentistry. Pergigian. Hanya bukan pakar satu bidang, tapi semua bidang. Ya. Jadi Allahu Akbar. Kita nak belajar satu bidang pun jenuh. 4 tahun. 4 tahun. Jadi pakar. Kita kata rambut terus bertukar warna ya. Jadi itu dia Dr. Aiman. Ya, jadi mana mungkin beliau ini menjadi seorang yang pakar dalam bidang medik tanpa mempunyai satu masdar ataupun mempunyai asas yang kuat daripada sudut Al-Quran dan juga hadis. Ya. Adakah itu benar, Doktor? Itu benar kalau kita ikut, kalau kita ambil faham senario Andalus ketika itu. Kita sebut tadi saintis yang dilahirkan oleh Andalus seperti Az-Zahrawi, seperti Abbas Ibn Firnas, Ibn Tufail, Az-Zarqali, ramai lagi. Tapi jangan kita lupa, Andalus juga telah melahirkan ulama besar agung. Imam Qurtubi. Imam Qurtubi nama itu digelarkan berkaitan dengan kota Cordova. Imam Qurtubi dari kota Cordova, Spanyol. Oh, itu nama Qurtubi. Qurtubi. Kitab tafsir beliau saya banyak jadikan bahan rujukan. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ulama tafsir agung. Bila kita baca tafsir Qurtubi oleh imam dari Cordova ini, wallahi hebat dai. Di samping tafsir, dia juga mengangkat ayat-ayat yang tertentu menjurus kepada hukum. Ayat ini melahirkan hukum fiqh tertentu. Hukumnya berdasarkan kalimat ini. Allahu Akbar, berjilid-jilid nak kita faham kitab Qurtubi dari Cordova. Kalau kita faham senario itu, kita faham insya-Allah Az-Zahrawi ini akan terkesan, pasti terkesan dengan suasana keilmuan agama yang bukan rendahan, Dr. Aiman, tinggi. Insya-Allah. Sehingga mendapat pengiktirafan daripada sarjana barat, Doktor, sehingga kita sebutkan sebagai Abul Qasis. Betul ke, Doktor, sebutannya? Abul Qasis. Kita bicara selepas ini. Para penonton nak tahu kenapa diberi gelaran seperti itu, kita akan kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Hari ini dalam topik sirah, tapi yang ini berbeza lah, Doktor. Kita biasa sebut tentang pakar dalam bidang bidang agama dan sebagainya, tapi hari ini saintis Islam yang mana kita bawakan kepada anda Abul Qasim Az-Zahrawi, yang mana saintis Islam ini menjadi tempat rujuk kepada ilmuwan-ilmuwan Islam di barat, ilmuwan-ilmuwan barat. Yang mana mendapat pengiktirafan seperti mana kita sebut tadi, Abul Qasis. Abul Qasis. Abul Qasis ni sebenarnya apa itu, Doktor? Barat dia manfaatkan tokoh-tokoh Islam, tapi nama tokoh Islam tu dia baratkan juga. Dia baratkan juga nama dia ya. Dia manfaatkan tulisan orang Islam. Dia terjemahkan contoh tadi dalam bahasa Latin. Kemudian nama tokoh Islam pun dibaratkan. Kita ambil contoh Ibnu Sina, jadi Avicenna. Jadi Abul Qasim, Abul Qasim, Abul Qasis. Dari Abul Qasim. Jadi Qasim, dari Qasis. Abul Qasis. Jadi apa-apa pun mereka maksudkan ialah Abul Qasim Az-Zahrawi. Apa-apa pun itulah orang yang mereka maksudkan. Jadi tak apalah. Yang penting dia iktiraf keilmuan orang Islam tu. Tapi Doktor ada sebut tadi yang mana barat
menghadapi zaman kegelapan. Dan yang mana kalau kita tengok Abdul Qasim Az-Zahrawi ni di antara orang yang memberi satu pandangan bahawa mereka perlu dilihat secara saintifik dan sebagainya, dan seolah-olahnya mereka kena berterima kasihlah kepada Abdul Qasim Az-Zahrawi ni sebagai seorang ilmuwan Islam yang mana membuat satu kita sebutkan menyusun ilmu-ilmu perubatan ini, doktor. Ya. Dai Aiman telah membuat kenyataan yang saya cukup suka. Amat-amat merangsang saya pagi ini, mengeluarkan adrenalin yang laju di badan saya sekarang. Jadi, ya, Barat perlu berterima kasih pada bumi Islam. Kerana pada suatu ketika di Barat, di Eropah, mereka berada di era yang dipanggil sebagai Dark Ages. Dark Ages ini ialah sebelum sampai ke abad 13 hingga ke abad 13 Masihi. Mereka berada di era kegelapan. Itu diajar dalam topik sejarah di sekolah-sekolah. Tapi yang kurang ditekankan ialah selepas abad ke-13, tiba-tiba Barat berubah. Berubah ke era yang disebut sebagai Renaissance. Renaissance. Jadi Dark Ages berubah kepada Renaissance. Tapi itu berlaku di Barat. Jadi Renaissance ini kita namakannya juga sebagai era kebangkitan, era keilmuan, era sains. Jadi daripada era kegelapan kepada era kebangkitan dengan sainsnya, apa pemangkinnya? Itu kurang diajar di sekolah. Saya faham di luar sekolah. Ketika saya mengkaji sebagai doktor perubatan moden, saya mula berminat dengan sains dan Islam. Ketika itu baru saya kata, wow, yang menyebabkan Barat ini keluar daripada Dark Ages kepada Renaissance ialah orang Islam. Contohnya, mereka merujuk kepada saintis-saintis Muslim di bumi Andalus. Contohnya merujuk pada tulisan-tulisan At-Tasrif oleh Az-Zahrawi. Gerard of Cremona datang menterjemahkan dalam bahasa Latin. Ramai lagi yang datang ke bumi Andalus, belajar bahasa Arab, menterjemahkan buku-buku sains, tulisan saintis-saintis Muslim di Andalus ke dalam bahasa Latin, kemudian dalam bahasa Inggeris kemudian. Menjadi rujukan 5 ke 6 abad. Bukan 5-6 tahun. 500 tahun, 600 tahun rujukan utama di Barat dalam bidang perubatan. Ini luar biasa. Dan dari situlah Barat jadi hebat sekarang dengan sains dan teknologinya. Sebab itu kita sebutkan tadi tentang Az-Zahrawi, bapa bedah moden. Bapa bedah moden. Jadi ilmu bedah moden ini dari dia. Jadi Barat dia ambil ilmu itu, dia terjemahkan At-Tasrif, dia menafaatkan, dan seperti kata Syekh Abu Hasan An-Nadwi, dia tulis sebuah kitab yang saya sayang sangat kitab itu. Terjemahan kitab itu berbunyi, kerugian dunia kerana kemunduran umat Islam. Saya sayang sangat buku itu. Kerugian dunia rugi sebab kemunduran umat Islam. Di satu saat kita ini di era kegemilangan dengan Az-Zahrawinya, Ibnu Sinanya, Az-Zarqalinya, Abbas Ibnu Firnasnya, Ibnu Tufailnya, Masya Allah. Barat ambil ilmu itu, dia terjemahkan dalam bahasa Latin, kemudian dalam bahasa Inggeris. Dia buka universiti menggunakan buku-buku ini sebagai kurikulum mereka. Kemudian dia buat kajian tambahan, dia ledakkan lagi ilmu dan teknologi moden. Dan kata Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi dalam buku yang saya sebutkan tadi, pada ketika Barat menterjemahkan buku-buku sains orang Islam dan membuat kajian tambahan, pada ketika itu umat Islam mula menjadi mundur. Mana orang Islam sini tak ambil kesempatan? Dai Aiman, itu kalimatnya betul. Dia kata Syekh Hasan Ali An-Nadwi, saya nak cakap ini, saya nak bagi rujukan. Ya. Oleh ulama yang mengkaji. Antara sebabnya ialah umat Islam malas nak mengkaji. Malas nak mengkaji. Otak ada tapi tak mau nak kaji. Dan yang kedua, mereka asyik berdebat dengan fiqh ranting. Ini Syekh Hasan Ali An-Nadwi. Asyik berdebat dan bergaduh tentang fiqh ranting. Fiqh ranting, kecil berkelahi. Macam kita lah, Wahabi, Hanafi, bergaduh. Isunya apa? Orang ni nak kunut subuh, orang ni tak nak kunut subuh. Apa isunya? Itu semua diiktiraf. Itu semua ulama muktabar lakukan. Abu Hanifah begitu, Imam Malik begitu, Imam Syafi'i begitu. Mereka tak berkelahi pun. Kita di sini sebab tak ada ilmu lah tu berkelahi. Padahal ulama besar berbeza pandangan. Betul. Itu fiqh ranting.
kata Syekh Hasan Ali An-Nadwi, umat mula asyik berdebat dengan fiqh ranting dan kutuk mengutuk. Kemudian pemerintah yang asyik dengan dunia mereka pun tak merangsang pada ilmu, merangsang manusia mencontohi mereka untuk au makan yang kenyang mewah kan, dan lupa pada ilmu tinggi. Itu bacalah buku yang terjemahannya bertajuk Kerugian Dunia Kerana Kemunduran Umat Islam, karangan ulama tokoh dari India Syekh Hasan Ali An-Nadwi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah. Saya semakin kagumlah dengan penulisan Abul Qasim Az-Zahrawi ni, yang mana dijadikan satu silibus untuk universiti mereka, doktor, sehingga mereka menjadi satu legasi yang hebat. Jadi doktor ya. Tapi selingan sebelum saya nak tanya tentang kitab ni, ada satu selingan doktor. Sampai kita tanya Ustaz Abul Qasim perintis kaedah pembedahan. Apakah pula kaedah ubat bius yang digunakan semasa itu? Ada tak doktor? Ya. Sebab itu di bahagian awal tu dia tulis bahagian chemical, bahagian kimia, farmakologi. Itu ada berkaitan dengan bius. Dia gunakan alat bius yang sesuai dengan era itu. Sebab dia sudah mula bercakap tentang pembuluh darah dan apa yang memberi kesan pada pembuluh darah, dan dia juga bercakap tentang kimia, aspek farmakologi yang memberi kesan pada pembuluh darah, dan dia juga bercakap tentang neurologi, bagaimana kimia dan pembuluh darah dan perkaitannya dengan otak. Ubat bius sesuai dengan era itu. Mana zaman itu pun dah ada, doktor ya. Okey, saya kagum dengan penulisan ini sehingga jadikan rujukan, doktor. Tapi mana mungkin kitab itu hebat, doktor, tanpa perangsang daripada Al-Quran dan juga hadis? Mungkin doktor boleh cerita sikit, mungkin ada kitab itu hebat dirangsang oleh kekuatan Al-Quran dan hadis di dalamnya, dibawa masuk ke dalam kitab-kitab perubatan ini, doktor. Cara dasarnya agama Islam berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah merangsang umat supaya memiliki minda yang besar, minda yang fleksibel, dan minda yang tinggi curiosity-nya, minda ingin tahu. Al-Quran rangsang, dan tidak pelik umat sebelum ini terangsang dengannya. Contoh, bila kita baca Al-Quran, Allah bercakap tentang afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat? Kemudian Allah sebut satu kalimat, kaifa. Kaifa. Kaifa dalam bahasa Arab apa maksudnya? Bagaimana? Ini pertanyaan yang berunsurkan sains. How? Kalau kita didik anak dengan konsep kaifa, cukup hebat. Baju ini kering, bagaimana ia kering? Dijemur di matahari. Dia berkait dengan matahari. Jadi budak kecil, bagaimana ia kering? Bukan sebab hantu kan? Magic. Simple. Ini gelombang di lautan, pergi laut kan, ada gelombang. Apa menyebabkan gelombang itu berlaku? Wow. Tapi ibu bapa kena ada ilmu lah. Kena ada ilmu. Kemudian makan sayur. Makan sayur. Mengapa perlu saya makan sayur, wahai ibu? Ibu jangan cakap benda yang tak saintifik. Tak makan sayur, jebuan mari sikit. Jangan cuba bahasa begitu. Kena makan sayur sebab dalam sayur ada mineral. Mineral ini dia seperti kalsium, magnesiumnya dan sebagainya. Dia bagus untuk otot, dia bagus untuk saraf, dia bagus untuk darah. Maka kamu boleh main sokan dengan baik, boleh smash dalam badminton, squashnya, boleh main bola, score goal. Macam siapa score goal? Messi ke? Score goal. Jadi saintifik lah sikit. Mak ayah boleh guna ayat ni lah. Dan ayat Aiman. Kaifa is the magic word. Jadi, apakah mereka tidak melihat pada unta? Kaifa. Jadi bukan tengok saja. Tengok unta, jangan tengok. Oh, begitu. Tapi, rangsang minda. Bagaimana ya Allah menjadikannya? Langit ditinggikan. Bagaimana ya ia ditinggikan? Kemudian bagaimana gunung ganang dipasakkan? Bagaimana bumi dihamparkan? Kaifa. Jadi tak peliklah umat yang menganalisis ayat Quran dan faham. Dia baca dan faham. Oh, kita kena kaji bagaimana. Mungkin ini cara Abul Qasim kot. Ya, tidak pelik. Walaupun tak diperincikan, tapi tidak mengejutkan. Sebab ulama ketika itu memang hebat menganalisis Al-Quran. Seperti Qurtubi, Ibnu Hazmin dan sebagainya. Jadi, senario Andalus ketika itu, senario yang menggabungkan sains dengan Al-Quran. Sebab tu kita sebut Al-Quran ni perangsang kepada sains, betul kan? Masya Allah. Al-Quran di atas. Kita sebut sains macam kita mengagungkan sains, tapi tidak. Sains di bawah Al-Quran. Sebab Al-Quran tu
merangsang minda macam contoh ayat tadi. Itu belum kita sebut ayat-ayat lain yang berkaitan dengan alam, berkaitan dengan bintang-bintang, berkaitan dengan di lautan An-Nur ayat 40 Allah sebut tentang laut dalam. Di laut dalam ada 2 lapisan ombak. Siapa tahu? Sedangkan Nabi SAW kata Hamka dalam tafsir Al-Azharnya, kata Hamka menganalisis ayat An-Nur ayat 40 ini, kata Hamka, sedangkan Nabi SAW tidak pernah pergi ke laut. Sedangkan baginda menyampaikan ayat tentang laut dalam yang ada 2 gelombang yang hanya pakar laut faham. Tadi dirangsang. Kajilah laut, kajilah planet, kajilah bintang-bintang, kajilah diri kita sendiri. Az-Zahrawi dia kaji diri kita sendiri dengan anatomi satu bidang lagi, ilmu perubatan tentang organ-organ dalam badan dan bagaimana akhirnya nak bedah organ-organ ini, itu dalam buku At-Tasrif. Wow. Ini dia, kalau kita lihat bagaimana Al-Quran itu membawa kita kepada satu ilmu yang lebih besar di luar sana, seluas lautan, Doktor, ya? Oh, dan apa yang kita ada sekarang ni mungkin setitik daripada lautan itu, Doktor. Baik, Doktor, kita nak berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana, banyak lagi kita nak bedah lagi selepas ini. Kita kembali selepas tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Hari ini topik sirah. Biasa sirah ni Ustaz orang macam ngantuk sikit, Ustaz. Tapi hari ini tak ngantuk. Hari ini seronok. Sebab doktor ceritakan tentang isu berkaitan dengan Abul Qasim Az-Zahrawi, saintis yang mana menggunakan Al-Quran ini sebaik mungkin. Dan sebenarnya dalam ni banyak menceritakan tentang isu-isu tentang sains, tentang kedoktoran dan sebagainya. Baik, jadi sahabat kita ada soalan di Facebook, boleh kita raikan, Doktor, ya? Adakah maklumat dan karya mengenai ilmu perubatan Abul Qasim Az-Zahrawi masih digunakan sebagai rujukan sehingga kini? Adakah Abul Qasim Az-Zahrawi orang pertama yang mengenal pasti penyakit keturunan hemofilia? Silakan, Doktor. Ini agak zoom lagi, ya? Zoom lagi. Ya, masih digunakan, memang masih digunakan. Terutama di sudut peralatan, pembedahan. Sebahagian peralatan itu masih menggunakan berdasarkan ciptaan Az-Zahrawi, forceps, dan contoh saya sebutkan tadi benang, catgut, masih digunakan mengikut apa yang Az-Zahrawi buat. Dan juga idea tentang ectopic pregnancy, iaitu kehamilan luar rahim, memang sekarang kita ledakkan, cuma lebih mendetail lah sekarang. Dijumpai juga kadang-kadang baby di luar rahim itu di kawasan-kawasan tertentu itu, tapi idea asal daripada Az-Zahrawi. Kemudian beliau bercakap tentang thyroid, beliau bercakap tentang kanser tumbuhan, kanser. Beliau bercakap sampai kepada bahagian otak, neurologi, sehingga tentang migraine, cara rawatan migraine yang sekarang masih dikaji. Beliau sudah memberikan idea. Jadi, dan digunakan pada hari ini. Jadi walaupun kita sebut bahawa era itu era pertengahan, Middle Ages, kita sebut sebagai era pertengahan abad, beliau dilahirkan tahun 936. Jadi abad ke-10 Masihi. Kita dah lebih dari 20 dah. Jadi bayang, ideal. Dia dilahirkan 936 Masihi, meninggal 1013. Umur lebih kurang 77-70-an. Panjang umur. Panjang umur. Dan idea pemudahan ketika itu, kita rasakan sudah mati, expired. Tidak. Masih dimanfaatkan. Jadi Alhamdulillah, sampai sekarang diagungkan Az-Zahrawi dengan nama Abul Qasim dan sebagainya. Jadi masih digunakan. Bagaimana dengan penyakit keturunan ni, hemofilia ni, Doktor? Hemofilia, ini yang tanya ni ada membaca ni. Memang orang pertama, doktor pertama bercakap tentang penyakit hemofilia ialah Az-Zahrawi. Hemofilia ni, Dai Aiman, satu penyakit keturunan. Penyakit keturunan yang berkaitan dengan darah, dengan kualiti darah, yang mana jika seseorang itu mendapat hemofilia, dia daripada keturunan,
daripada keturunan, pengaruh keturunan itu besar, maka menyebabkan aspek pembekuan darah. Pembekuan darah itu agak susah. Jika berlaku pendarahan, susah nak clot, susah nak berhenti pendarahan itu. Sebab clotting factorsnya, aspek yang menyebabkan darah membeku itu, dia terganggu. Jadi itu hemofilia. Perlukan ialah pakar-pakarnya. Orang pertama bercakap tentang aspek ini, ada berkaitan pula dengan keturunan, Az-Zahrawi. Dan ilmu itu sampai sekarang dimanfaatkan. Betul. Jadi orang kata, ni mak kau ada kencing manis ni, engkau kena hati-hati tau. Nanti kau pun kena kencing manis juga. Begitu ke doktor ya? Baik, sahabat kita Jai Ustaz, ada soalan. Beliau juga mahir dalam bidang ilmu perbidanan. Adakah beliau pernah merawat pesakit wanita dan menyambut kelahiran? Oh, dia tanya soalan di luar kotak. Luar kotak, ya, begitu. Beliau pakar dan bukan beliau seorang. Beliau akan menggunakan artinya pembantu yang wanita sebagainya. Tapi pembantu wanita bukan pakar. Macam kita sekarang, kadang-kala kita bawa isteri kita di luar pakai tudung, tutup aurat, tiba-tiba terpaksa bertemu dengan doktor bedah lelaki. Tapi doktor bedah lelaki ini pakar. Pakar yang kita kata dalam suasana masa itu, dialah yang paling tahu tentang masalah isteri kita dengan bayinya dan sebagainya. Maka dia membantu bukan hanya sebagai lelaki, tapi sebagai seorang pakar. Agama memberi pencerahan bahawa dalam keadaan yang seperti itu, yang khusus seperti itu, ada rukhsah. Sebab itu bila kita belajar agama mendidik kita supaya faham bukan hanya satu penjuru, faham dalam bentuk penjurunya lengkap. Seringkali bila saya mengajar Quran, saya kata bila kita belajar agama kena faham dua kalimat ini. Pertama azimah, kedua rukhsah. Azimah ni hukum asal. Isteri kita, wanita kita tidak boleh bersentuhan dengan kaum lelaki. Itu azimah, hukum asal. Kita berpegang dengannya, bersungguh-sungguh memegang pendapat itu. Tapi saya kata jangan lupa ada lagi satu hukum dari agama. Selepas azimah ada rukhsah, kelonggaran yang menyebabkan khinzir, daging babi tidak boleh dimakan, tapi pada ketika tertentu harus dimakan. Rukhsah. Sebab apa rukhsah? Bukan disengajakan. Tidak ada makanan lain, dan jika dia tak makan sesuatu boleh membawa maut, kematian. Ambillah kelonggaran. Sama juga dengan aspek perbidanan ini. Hari ini kan kita jangan mengatakan, oh, suami yang mengizinkan si isteri dirawat oleh doktor yang lelaki dayus. Jangan mudah berkata demikian. Jangan mudah. Be careful. Dengan mulut ustazah ataupun ustaz. Be careful. Bukan semata-mata anda ustaz, ustazah, anda boleh hamburkan apa yang anda suka. Be careful ustaz, ustazah. Hati-hati. Sebab ada rukhsah dalam keadaan perbidanan, maka boleh doktor lelaki pakar untuk merawat kita dalam kes-kes tertentu yang tidak ada orang lain yang boleh merawatnya. Boleh. Sebab ia menyebabkan nyawa, doktor, kan? Menyebabkan nyawa, betul. Jadi soalan tadi terjawablah. Az-Zahrawi pakar ketika itu. Maka dalam kes-kes tertentu, dia kena merawatnya. Tapi saya rasa, doktor, dekat hospital pun, dekat klinik-klinik perbidanan pun dah ramai dah doktor-doktor perempuan. Tak macam dulu. Dulu mungkin tak ramai doktor-doktor perempuan dan mungkin ada doktor-doktor lelaki. Jadi kita boleh membuat pilihan terhadapnya. Baik. Jadi kita ada sahabat kita di Facebook, Sarah Rashid Cik-Cik. Biasa dia di awal-awal, tapi ini dia tengah-tengah pula. Apakah bentuk-bentuk cabaran yang beliau lalui semasa menceburi bidang perubatan? Mesti ada dugaan dia, doktor. Bukan senang-senang tu nak siapkan buku tu tadi. Pertama, ilmu. Dan ilmu ini boleh sebut ilmu agama pun dia ada disiplin dan metodologi. Contoh hari ini nak belajar agama terus pergi ke Ustaz Google. Tak apa kena lah. Google je terus. Terus pergi Ustaz Google. Dia tak faham disiplin. Sebab itu jadi celaru umat hari ini. Bila bercakap tentang agama, semua jadi macam pakar agama. Padahal contoh nak cakap tentang Quran. Quran ada disiplin. You faham tak ilmu ulumul Quran? Kita tanya je dulu. Bila orang nak cakap pada saya tentang Al-Quran, nak cerita panjang, saya tanya dulu. Kuasai dah ilmu ulumul Quran? Apa dia, doktor? Ulumul Quran? Oh, you tak kuasai disiplin ilmu Quran. You cakap tentang Quran. Sebab tu nampak pelik. Jadi disiplin. Hadis.
Hadis Nabi, hadis ini siapa perawinya? Perlukah? You tak faham adab hadis, disiplinnya. Siapa ajar kamu? Saya pergi Google. Oh, Ustaz Google lagi. Dia ada disiplin dia satu-satu. Sama juga dengan sains. Sains pun sama. Bukan boleh terus cakap pasal kanser. Kena faham dulu sel ni apa dia. Sel ni apa dia? Sebab sel yang jadi patologik, sel yang jadi penyakit dalam bentuk kanser itu, dia dari sel yang normal. Apa penyebabnya? Maka itu yang pertama, cabaran. Cabaran. Ilmu. Dan ilmu ini perlu mengikut dia punya aturan dia. Itu pertama. Dan yang keduanya, cabaran pastinya masa itu dia meledakkan sesuatu yang baru. Pastinya ada eksperimennya, ada analisisnya, ada trial and error pun ada jadi, juga. Tak jadi. Study, tak study. Cabaran nak study itu. Cabaran apa kita kata? Kepada kesungguhan. Itu cabaran juga. Itu menyentuh pemikiran, emosi, jasadia. Jadi fokus. Cabarannya nak fokus ataupun tidak. Nak betul-betul mengkaji ataupun tidak. Tambah nak meledakkan benda baru. Dia kena kita wakafkan masa yang banyak. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah kejujuran amanah. Kita rawat pesakit ni tambahlah dalam aspek perbidanan kan, kena ada sebuah kejujuran. Dan ini sebut tadi betul, ada doktor yang perempuan, tapi kadang-kadang tidak dapat juga begitu ya, tak dapat juga. Jadi terpaksa juga doktor lelaki merawat wanita. Jadi kejujuran yang tinggi. Betul. InsyaAllah. Dan yang keempatnya pasti adalah niat yang betul itu. Jadi tapi yang penting adalah aspek disiplin ilmu, penguasaan ilmu. Itu cabaran paling penting. Betul. Kita sekarang ni buka buku semua dah ada dah dalam buku kan. Berbanding dengan dulu kan, kena cuba tak jadi, cuba tak jadi, cuba jadi pula. Jadi doktor, selain daripada dia menulis kitab, menulis buku kan, apa lagi di antara sumbangan-sumbangan yang beliau wujudkan seperti mana doktor sebutkan tadi? Ada klinik percuma doktor. Doktor boleh cerita sikit tak? Belah siang Dai Aiman dia merawat pesakit, jumpa pesakit, dan dia ada pelbagai kepakaran, bahagian neurologi, bahagian telinga, kosmetik pun orang minta juga. Orang merujuk juga pada beliau, hidung, jantung, Masya Allah, dan ortopedik. Bahagian tulang. Beliau pakar bahagian tulang juga. Dan itu juga ada berkaitan dengan pembedahan tapi melibatkan tulang. Ini luar biasa. Baik. Luar biasa. Dan kita nak tahu juga doktor, selain pada klinik, ada tak mungkin, biasalah tok-tok guru ni dia ada sekolah dia, dan dia ada akademi dia, ada legasi dia. Kita nak tahu anak-anak murid dia, sekolah dia dan sebagainya. Ada tak cerita tentang itu doktor? Kalau kita lihat kepada cerita Gerard of Cremona, tokoh-tokoh barat datang ambil bukunya, legasinya ialah pada disiplin ilmu yang dia turunkan, yang akhirnya kata Dr. Campbell menjadi kurikulum. Jadi ilmu itu diperturunkan pastinya. Kalau tidak takkan jadi kurikulum di barat berabad-abad lamanya. Jadi antara anak muridnya adalah orang daripada barat yang datang, yang datang belajar, walaupun mereka datang kemudian, tapi legasinya adalah kepada ilmu yang dia tinggalkan dalam bentuk penulisan, dan juga disiplin dan kaedah yang dia tinggalkan kepada masyarakat ketika itu, yang walaupun tidak sehebat beliau, tapi disiplin itu kekal sehingga akhirnya dibawa di barat menjadi kurikulum. Jadi kurikulum. Dan beliau juga merupakan doktor peribadi kepada khalifah di bumi Andalus, iaitu Khalifah Al-Hakam yang kedua. Khalifah Al-Hakam the second. Khalifah Al-Hakam yang kedua, dia adalah doktor peribadinya. Jadi kita sebut semua ini melahirkan legasinya. Betul. InsyaAllah. Wow, itu dia kalau kita lihat doktor banyak jasa-jasa beliau. Yang mana kalau kita tengok banyaknya hospital, banyaknya klinik sekarang ini, dan dengan kaedah rawatan yang ada sekarang ni pun boleh jadi ianya diambil daripada buku-buku ini doktor kan. Betul. Dan mungkin di elaborate lebih canggih dengan teknologi-teknologi yang ada sekarang. Namun begitu alat-alatnya ada yang masih dikekalkan sehingga ke sekarang doktor. Yang mana memudahkan proses bersalinnya dan sebagainya doktor. Jadi para penonton sekalian, saya nak
ambil sedikit apa yang doktor sebutkan tadi, bahawa kita ambillah Al-Quran ini dan cuba kita tanya kaifa, bagaimana ia dihasilkan. Kita lihat unta, bagaimana ya unta ini dibina ataupun dicipta, dan bagaimana gunung ganang dibuat oleh Allah SWT untuk kita berfikir dan kita renungkan dan memberikan kita satu kefahaman dan ilmu yang hebat di sebaliknya. Jadi para penonton sekalian, banyak lagi kita akan bicarakan selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana. Ilmu tentang Islam dan sains doktor akan bicarakan selepas ini. Kita akan kembali dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Kita dah tamat di TV3 dan kita akan sambung 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Terima kasih para penonton yang setia bersama dengan kita. Tak berganjak-ganjak daripada tadi, sebab hari ini kita bersama dengan Datuk Dr. Daniel Zana Abidin bagi membincangkan topik sirah ilmuwan Islam, iaitu berkaitan dengan Abul Qasim Az-Zahrawi, saintis Islam, tokoh yang cukup kita segani, yang mana ilmunya sehingga sekarang kita guna dan melahirkan ramai doktor-doktor. Begitu jugalah Dr. Daniel pada hari ini kita bawakan kepada anda. Dan sahabat kita di Facebook, doktor. Ya, saya ada nak tanya satu soalan menarik ni. Rahimah Saud. Bidang apakah menjadi tinggalan masyhur Abu Al-Qasim? Apa tinggalan-tinggalan yang masyhur ni sehingga sekarang ni, doktor? Okey, pertama bahagian bedah. Bedah ini melibatkan pelbagai kategori. Bahagian otak, bahagian jantung, bahagian perbidanan, bahagian thyroid, kelenjar dan sebagainya. Itu pertama. Dan yang keduanya adalah ortopedik, bahagian tulang. Dan yang ketiganya bahagian pergigian, dentistry. Keempatnya bahagian dermatologi, termasuk bahagian kosmetiknya. Dan yang kelimanya bahagian ubat-ubatan, farmakologi. Apa ubat yang sesuai untuk penyakit yang apa. Penyakit A, penyakit B. Ya, betul. Yang keenam adalah patologi, tentang penyakit itu, proses kejadian penyakit dari satu tahap ke satu tahap. Semua itu dibukukan. Itu yang keenam dah. Yang ketujuh, alat-alat pembedahan. Itu juga ditulis dan dimanfaatkan sampai sekarang. Kalau banyak. Itu pun banyak Dai Aiman, ya Allah, artinya hidup penuh maknanya. Tapi Dai Aiman, tadi kita berbincangkan tentang apa sebenarnya latar belakang pada Az-Zahrawi yang meledakkan keilmuan seperti itu. Bila saya kaji tentang Az-Zahrawi ini, rupanya dia banyak mentelaah tulisan-tulisan tokoh-tokoh sebelum ini. Oh, maknanya tokoh sebelum ini ada buat mungkin tentang perubatan dan dia olah lebih baik, doktor. Dai Aiman sebut bahasa yang kalimat yang betul tadi. Contoh tulisan-tulisan tokoh-tokoh Greek. Dia kaji. Artinya, ini orang Islam seperti itulah Dai Aiman, suka mengkaji. Bukan suka kutuk orang, dia suka mengkaji. Mengkaji tulisan Greek, dia kaji, kemudian tapi dia bukan pak turut. Dia tak ikut terus je. Ini yang saya suka, mindset ini. Kita kaji tulisan orang ataupun orang berceramah kita boleh dengar, tapi percaya 100% sorry lah. Begitulah. Baik. Jadi saya bukan pak turut you ya. Saya dengar tapi saya tapis. Begitulah Az-Zahrawi. Jadi dia kaji dan dia akhirnya perbetulkan apa yang tak betul oleh tokoh Greek dahulu. Dan dia tulis at-tasrif sebagai suatu ledakan baru daripada kajian yang lama. Dan lahirlah benda baru yang sampai hari ini kita manfaatkan. Itu dia. Itu yang mindset tu. Maknanya kita ni kalau dapat satu ilmu ataupun dapat satu berita, doktor, sebenarnya kita perlu kaji juga kan? Untuk orang kata mensahihkan lagi ilmu yang kita dapat tu, doktor. Betul. Itulah mindset adab kita dalam agama. Tapi yang kita kagumi, doktor, kan, setiap ilmu yang ditulis itu perlukan pengkajian, doktor. Dan apa yang diperolehi di dalam Al-Quran mungkin satu tanda tanya, seperti mana yang doktor sebutkan tadi, di antara ayat Al-Quran yang banyak menceritakan tentang suruh kita berfikir ni, kaifa. Dan pastinya Abul Qasim Az-Zahrawi ini mengkaji setiap sudut, bagaimana nak cari ubatnya, nak cari alatannya, nak sembuhkan penyakit ini dan ini dan sebagainya. Dan di dalam pengkajian itu, doktor, adakah dia menjumpai ilmu-ilmu tersebut dengan kehebatan
kehebatan dirinya, atau bagaimana mungkin Allah SWT yang menonjolkan ilmu tersebut? Bagaimana doktor? Ya. Oh, dan ini bawa saya pada satu alam baru. Ya, dia mengkaji, dia baca buku-buku Greek dan kemudian dia berfikir, dia meledakkan satu yang baru. Tapi akhirnya kita kembali pada Allah. Allahu Akbar. Allah yang memberi segala-galanya, bukan sebab kehebatan Az-Zahrawi. Ya. Akhirnya secara mutlak, tidak. Sebab itu saya suka menarik perhatian kita Dai Aiman kepada satu ayat yang pernah dan sekarang pun masih merangsang saya, dari surah Fussilat ayat 53. Allah Azza wa Jalla berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sampai ke hujung ayat. Kami akan tunjukkan kepada mereka. Mereka ini siapa? Para ulama mengatakan rujuk pada ayat sebelumnya, iaitu pada mereka yang tidak beriman, orang kafir. Kami akan tunjuk pada mereka tanda-tanda kebesaran kami di ufuk alam. Artinya bila kita kaji ufuk alam, kalau Allah tak izinkan kita menemui sesuatu, kita takkan temuinya. Walaupun pelbagai alat kita guna. Tapi sebab Allah izinkan, maka saintis termasuk non-Muslim, kata Syekh Said Hawa dalam kitab Al-Asaf fi Tafsir, termasuk orang non-Muslim, jika dia mengkaji, Allah kata, sanurihim, kami akan tunjuk kepada mereka. Itu mereka bercakap tentang teori Big Bang, mereka bercakap tentang bintang-bintang daripada hidrogen dan helium, mereka bercakap tentang dasar laut, betul. Tentang dasar laut, tentang dua gelombang di laut, the surface waves dan internal waves, dan mereka bercakap tentang solar system berasal daripada asap nebula, dari asap nebula lahirlah matahari, lebihan asap nebula itu lahirlah planet, salah satu planet itu Earth ataupun bumi, dari bumi lahirlah satelit yang bernama bulan. Saintis temui itu satu persatu. Walaupun bukan Islam, doktor, pun temui juga. Ya, sanurihim, kami akan tunjukkan pada mereka, walaupun mereka non-Muslim. Rujuk Al-Asas fi Tafsir karangan Syekh Said Hawa. Ya. Itu yang saya baca, terkejut juga. Tapi Allah sebut tidak habis di situ. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di ufuk alam. Kita dah sebut tadi. Apa maksud tu? Tentang planet dan sebagainya. Dan wafi anfusihim, dan juga rahsia dalam diri mereka. Kata Ibn Kathir bercakap tentang diri mereka ini ialah tentang anatomi organ-organ Ibn Kathir. Dalam kitab Ibn Kathir, tafsir Ibn Kathir, tentang anatomi, tentang organ-organ dalam badan, Allah akan tunjukkan rahsianya. Dan ini yang ditemui oleh Ibn Sina, termasuk Al-Zahrawi. Hatta nak bawa ke mana? Penemuan ini akhirnya nak bawa ke mana? Membawa pada satu kesedaran, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga akhirnya menyedarkan mereka bahawa Al-Quran itu benar. Itu penghujungnya, doktor. Itu penutupnya nak kita angkat. Baik, doktor. Maknanya pengkajian-pengkajian sains yang kita buat ini, dengan researchnya, dengan kajian makmal dan sebagainya, adakah usaha ini semua membawa kita kepada Tuhan? Ya Allah, soalan cantik Dai Aiman. Kena bagi anugerah. Soalan yang cantik, saya suka sangat. Silakan, doktor. Ya, membawa pada iman. Kajian sains membawa pada iman. Yes. Boleh. Ya, boleh. InsyaAllah. Saya selalu menceritakan pada anak murid saya tentang seorang ahli falsafah, doktor falsafah dari UK, iaitu Dr. Anthony Flew. Dr. Anthony Flew ini pakar rujuk ateisme. Ateis tolak Tuhan. Dia tak tiada Tuhan. Tiada Tuhan. Tiada agama yang betul. Semuanya berlaku secara kebetulan. By chance. Dr. Anthony Flew beriman dengan benda itu, benda sesat, benda salah. Dan dia pakar rujuk ateisme selama 50 tahun. Tulis buku, berdebat di Oxford, nak membuktikan Tuhan tiada. Tapi pada tahun 2004, dia mengejutkan dunia dengan mengatakan, there is a God. Setelah 50 tahun? Tiba-tiba Tuhan ada. Dari tiada kepada ada. Orang bertanya, apa sudah berlaku pada Dr. Anthony Flew, pakar rujuk ateisme? Dia kata, selepas aku mengkaji DNA. Tengok. Kaifah. Bagaimana manusia terjadi ada berkaitan dengan rahsia DNA yang berkait dengan kromosom. Dia kata DNA bercakap dengan bahasa kimia, chemical language. Kita menggunakan abjad sebagainya kan.
DNA bagi arahan untuk jadikan hidung ini berlubang dua dan sebagainya menggunakan bahasa kimia. Siapa ajar dia? Maka dia kata tak mungkin berlaku cara kebetulan. Tak mungkin. There is a God. Jadi ya, kajian sains membawa pada Tuhan. Jadi doktor, maknanya kalau kita sebut dekat sini doktor ya, berkaitan dengan kajian sains yang kita lakukan ini, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi apa saja yang kita kaji ni Allah akan tunjuk. Betul doktor? Ya. Tapi selepas ini doktor, kita nak cerita lebih lanjut. Semakin hangat, semakin panas. Para penonton, jangan ke mana-mana. Ada sikit lagi doktor nak kongsikan. Ya. Selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kami pada hari ini dalam topik sirah ilmuwan Islam Abul Qasim Az-Zahrawi. Kita bawakan kepada anda tuan guru kita jauh mai daripada Pening ni. Itu dia. Bersama dengan Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Baik doktor, tadi doktor sebut siapa saja yang mengkaji, tak kira orang Islam, orang bukan Islam, dan Allah janji Allah akan tunjuk tentang kebesaran Allah SWT. Adakah dengan kajian-kajian yang hebat-hebat ini akan mengubah dunia, doktor? Ya, itu yang berlaku. Dan Dai sebut benar betul tadi bahawa mengkaji ini boleh membawa kepada Tuhan. Saya nak sebut juga bahawa antara perkara yang menyentuh saya ialah tentang majalah Newsweek pada tanggal 20 Julai 1998. Cerita lama. Saya masih menyimpannya. Sampai sekarang 20 Julai 1998, majalah Newsweek menjadikan tema Science Finds God sebagai tema dia. Science finds God. Sains menemui Tuhan. Dan bila kita kait dengan surah Fussilat ayat 53, tidak pelik. Bila saintis mengkaji, Allah perlihatkan, dan Allah perlihatkan penemuan, tapi penemuan yang menampakkan keagungan Allah. Sebab itu saintis macam Dr. Anthony Flew, dia bertemu DNA, rahsia DNA, akhirnya dia percaya pada Tuhan. Dia mengkaji lagi, mungkin Tuhan itu dia akan tahu adalah Allah. Dr. Gary Miller terus percaya pada Allah. Etis daripada Kansas, Amerika, etis akhirnya beriman dengan Allah. Dan Dr. Maurice Bucaille, saintis daripada Perancis, beriman pada Allah. Jadi ini dia. Dan Dai Aiman menyebutkan tadi, adakah ilmu-ilmu daripada saintis ni artinya telah meledak dunia? Ya. Sebab itu tokoh-tokoh barat bila mereka mengkaji sains, mereka tidak lupa menyebutkan sesuatu bahawa ledakan sains di barat ini pemangkinnya adalah umat Islam. Contoh, saya simpan beberapa tulisan ini. History of the Arabs, karangan Philip K. Hitti. Apa kata Philip K. Hitti, pemikir ini? Dia berkata, antara abad 8 ke 13 Masihi, masa itu berlaku era kegelapan di barat, maka golongan Muslim yang bercakap Arab inilah yang telah meledakkan tamadun baru bagi dunia. Masa Eropah dalam kegelapan di sudut ilmu dan sainsnya, Islam tidak gelap. Ilmu Islam itu mencerahkan barat dan melahirkan Renaissance. Philip K. Hitti. Kemudian mantan CEO Hewlett Packard, Miss Carly Fiorina, dia pernah membuat ucapan di Minneapolis, Minnesota, Amerika. Dia berkata, kalau tidaklah kerana Islam, maka Barat mungkin tidak kenal teknologi industri ini. Ini tokoh-tokoh Barat ni? Tokoh Barat. Wow. Dan buku yang saya simpan sangat ialah buku tulisan Robert Briffault yang bertajuk The Making of Humanity. Dia kata apa? Kontribusi paling besar orang Arab ialah sains kepada dunia. Jadi kalau anak-anak kita belajar sains, peringatkan dia, yang merangsang semua ini, wahai anakku, adalah tokoh Islam. Bukan Mak Saleh itu. Ya, orang Barat kita hormati ilmu yang dia berikan pada kita. Tapi mereka pada asalnya tidak tahu semua ini. Tetapi umat Islam yang tahu, mengkaji sains. Tadi kita sebut Az-Zahrawi, bapa bedah moden, Ibn Sina juga tokoh perubatan dan ramai lagi. Mereka telah membawa ilmu itu pada Barat. Barat meledak dengan ilmu yang dibawa oleh orang Islam sampai mereka berkembang sekarang. Artinya apa yang berlaku sekarang bukan dari mereka pada asalnya.
Wow, saya setuju apa yang doktor sebutkan tadi. Bila mana anak-anak kita belajar tentang sains, peringatkan mereka bahawa mereka sedang mencari Tuhan. Ya. Wow, doktor. Sahabat kita di Facebook, Melor Ismail, secara keseluruhannya, apakah sumbangan beliau kepada pembangunan masyarakat ketika zaman beliau menjadi doktor? Yang mana kalau doktor sebutkan sebentar tadi di Andalus, memberi satu fenomena yang luar biasa kepada masyarakat di Andalus, sehingga mungkin masyarakat di Andalus itu mengubah corak pembangunan di dunia itu sendiri. Dan mungkin doktor boleh cerita tentang masyarakat ketika zaman kini juga. Silakan doktor. Ya, betul. Betul yang Aiman sebutkan tadi pun betul. Benar sekali bahawa ledakan Andalus, umat Islam Andalus dan sudut sains sebagai contoh telah mengubah barat dan akhirnya mengubah dunia. Ini besar sumbangannya. Ada orang mengatakan ada ulang-ulang sejarah, ulang-ulang sejarah dan kehebatan. Al-Quran pun begitu, mengulangi sejarah kehebatan Rasul-Rasul terdahulu. Untuk apa? Untuk kita ambil iktibar. Kita ulangi kisah kehebatan Andalus untuk apa? Benda telah berlaku. Ya, benda telah berlaku dan boleh berlaku. Dan jika boleh berlaku hari ini adalah kerana kita mengiktibarkan apa yang sudah berlaku sebelum ini. Apa yang Az-Zahrawi buat antaranya ialah cara fikir. Cara fikir. Dia baca buku Greek. Dia memanfaatkan tulisan orang lain. Tapi dia memanfaatkan bukan sebagai pak turun. Cara fikir. Kita boleh mendengar, boleh membaca buku karangan orang barat dan sesiapa saja. Tapi dengan cara kita berfikir, menilai, menganalisis. Bukan kita terima semua. Itu khazanah. Dan yang keduanya adalah sains ini bukan suatu ilmu sekular. Ada orang kata, jangan belajar ilmu sains. Nanti tolak Tuhan. Saya diberitahu begitu oleh sebahagian orang kampung saya masa saya kata saya minat sains. Masa itu Daniel minat sains. Saya cukup sayang pada ilmu sains. Saya nak masuk bidang sains. Doktor, Daniel nak masuk bidang apa? Bidang syariah ke bidang apa? Saya kata tidak. I'm going to go into science. Saya nak masuk bidang sains. Jangan, nanti tolak Tuhan. Ada mentaliti seperti itu. Ada di kampung saya. Jadi Az-Zahrawi mengajar kita itu semua tak betul. Dan kita sebut tadi sains membawa pada Tuhan. Ya, ada saintis yang etis. Tapi itu dia tidak terokai lebih daripada bidang dia saja. Tapi kalau dia terokai betul-betul ikut disiplinnya, etis pun sudah mengatakan Tuhan ada dalam bentuk Dr. Anthony Flew yang kita sebutkan tadi. Apatah lagi orang Islam, lagi kuat iman dia. Maka itu nak kita iktibarkan daripada Az-Zahrawi. Baik doktor, kita lihat apa yang dilakukan oleh tokoh yang kita bawa pada hari ini adalah beliau ni suka mengkaji doktor. Dan mungkin ada tak nasihat doktor kepada para penonton kita ni yang mana mereka ni suka mengkaji juga. Tapi bak kata doktor tadi bertanya kepada Syekh Google. Itu dia. Mungkin sedikit saranan daripada doktor mungkin untuk terus membuat kajian jika ada sesuatu perkara yang dijumpai dan sebagainya dengan keilmuan yang mereka ada, doktor. Ya, betul. Dia mengkaji itu bagus tadi Aiman. Bagus sangat. Itulah rahsia pada minda kita. Masya Allah, sel-sel otak ini perlu kita ledakkan dengan mengkaji, mentelaah, membaca benda-benda baru, ilmu-ilmu baru. Semua itu bagus untuk otak. Itu pertama. Tapi bahayanya pun ada. Bahayanya bila kita terlampau bebaskan pemikiran secara mutlak. Dia ada bahayanya. Sebab itu kita sebutkan awal tadi bahawa Al-Quran perlu menyuluh kita. Saya suka contohnya Hamka. Hamka ni antara ulama yang saya angkat sungguhlah dari Aiman, terutama menggunakan tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Saya perlu kitab itu. Pemikiran Hamka dalam bab agama mesti ada dalil. Nabi tidak datang saja, Nabi datang dengan nas. Kita kena kuasai nas. Saya suka sangat, damai sangat saya dengan pemikiran itu. Dalam bab duniawi, sains, dia kata kajilah apa saja, tapi Al-Quran sebagai suluh. Contoh, kamu nak kaji tentang siapa makhluk pertama? Silakan. Orang bertanyakan, di muka bumi, makhluk yang pertama tu siapa dia? Tapi kata Hamka, silakan. Tapi jangan lupa, manusia pertama mesti Adam. Nampak? Betul. Gitu. Dan jangan lupa, bila kamu mengkaji apa-apa pun di dunia, jangan lupa Al-Quran mengatakan di sebalik yang nyata ni ada ghaib. Dan kamu dalam bab alam ghaib kena beriman. Ada malaikat. Jangan bila kita kaji, akhirnya lahirlah apa yang disebutkan, iaitu hari ini sering saya sebut di universiti,
Hari ini hati-hati wahai anak-anak. Apa dia? Scientism. Apa dia scientism? Scientism ialah sains yang mana sains yang digunakan untuk menemui sesuatu dan akhirnya dirumuskan sesuatu yang tidak diterima, tak boleh dikaji oleh makmal, ia ditolak. Dia apa-apa yang boleh dikaji, dapat dilihat oleh teleskop, apa yang boleh kita makmalkan, itu saja diterima. Jadi kalau itulah pegangan scientism, alam ghaib ditolak. Sebab kita tak boleh mengkaji malaikat. Betul. Kita tak boleh teropong syurga neraka berada di mana. Siapa dia hurun ain bidadari. Alam ghaib, alam barzah pada mahsyar. Tidak boleh dimakmalkan, tidak boleh diteleskopkan. Tolak scientism. Kita tolak itu. Jadi ya bagus, kita mengkaji bagus, tapi kena ada suluh yang betul. Jika tidak, ialah scientism. Jika tidak, alam ghaib dia tolak sebab tak dapat kita lihat. Jika tidak, hukum hakam agama ni semua dia nak ubah. Dia nak ubah, nak rombak. Apa yang logik je. Logik saja. Logik saja ni bahaya juga. Okey. Itu peringatan di hujung ini, Daya Aiman. Maknanya kita kena gabungkan lah, Doktor. Maknanya kalau kita gitu. sebut tentang apa yang kita buat hari ini, Doktor, kan? Ya. Kita dalam majlis ilmu, Ya. kita mendapat pahala, ganjaran, Ya. syurga. Ya. Tetapi bila kita kaji tentang perkara itu, macam mana kita nak kaji sedangkan itu perkara-perkara yang gaib? Betul, Doktor? Sebab itu, Daya Aiman, kurikulum pendidikan kita kena menggabungkan dua ini dengan mantap. Kalau kita belajar sains, suluh agama tu penting. Dia jangan jadi seperti robot sains saja. Sebab itu kurikulum pendidikan di Malaysia perlu dari awal menggarap dua benda yang penting ini. Iaitu Quran dan Sunnah dan metodologi yang betul memahaminya dibawa dari awal, dan sains juga dibawa supaya mindset kita itu mindset betul. Kita bercakap bukanlah bahasa hantu jebon yang pelik-pelik, kan. Kadang-kadang orang kita boleh bercakap tentang, malah kadang-kadang orang agama pun boleh bercakap tentang sains ini rasanya menggelikan hati. Menggelikan hati. Makan sesuatu itu selesai masalah. Allah nampak tak masuk akal sangat. Maknanya kita kena berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Baik, Doktor, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita dah berada di akhir siaran. Kita nak dengar mungkin kupasan Doktor 1 minit, 2 minit tentang pelajaran yang dapat kita ambil daripada tokoh ilmuwan kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan Abdul Qasim Az-Zahrawi. Silakan, Doktor. Abdul Qasim Az-Zahrawi, bapa bedah moden orang Islam yang dilahirkan pada tahun 936 Masihi di bumi Az-Zahra, iaitu di bumi Spanyol berdekatan dengan Cordova. Beliau saintis. Beliau seorang Muslim yang juga merupakan seorang saintis. Dan beliau telah meledakkan ilmu bedah baru yang akhirnya mengubah Barat. Sekaligus merangsang kita supaya menguasai ilmu. Dan ilmu yang paling penting, ilmu Al-Quran dan juga As-Sunnah, itulah ibu segala ilmu. Dan kemudian kita juga kena menguasai ilmu semasa. Dan ilmu semasa yang sedang meledak sekarang ialah ilmu sains dan teknologi. Sebagaimana Az-Zahrawi. Baik, Doktor. Jadi kepada para penonton sekalian, terus mengkaji, terus mencari, kerana dengan mengkaji itu sebenarnya kita mencari Tuhan. Baik, Doktor. Sebagai penutupnya, kita nak jemput Doktor untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Silakan, Doktor. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, jadikan kami golongan yang berilmu ya Rabbal Alamin. Dan juga kurniakanlah pada kami taqwa di jiwa kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada doktor atas penjelasan pada hari ini. Apa? Para penonton, nak lagi? Jangan risau. Esok doktor akan bersama dengan kita lagi. Tapi dalam topik yang berbeza, itu dalam topik munakahat lelaki dan wanita sama taraf bersama dengan Dr. Daniel Zainal Abidin dan moderator Dai Hakim. Baik para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, saya Dai Aiman mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Para penonton, saya Dai Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Terima kasih banyak doktor. Sama-sama.